satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sukar dimiliki oleh kita semua pada hari ini. Nampak mudah tapi susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat suka senyum dan sangat suka bergurau. Kadang-kadang hari ini suami isteri serius, muka ketat. Daripada start bangun pagi dah muka ketat. Bang, bangunlah bang, ya Allah, bila awak nak berubah ni? Bang, subhanallah bang, awak tak dengar ke? Telinga awak ni sebenarnya boleh pakai ke tak? Nauzubillah min zalik. Lagi-lagi kalau yang mengadu pada saya, ustazah, saya solat sehari 5 waktu, suami saya 5 hari sekali je sembahyang. Saya dah tak boleh hormat dia dah ustazah, dia tak layak untuk dihormati. Saya kata kita hormat suami kerana Allah. Kita belah kasihan pada dia sebab dia tak salat. Kita terus doakan dia, kita terus hormat dia. Sebab rahmah kita, belah kasihan kita kepada dia, insya-Allah dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanggungjawab kita sebagai seorang isteri mesti masih tetap untuk menyantuni ataupun khidmat kepada suami contohnya. Begitu juga suami kepada isteri khidmat. Masya-Allah. Nak cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cerita, Rasulullah seorang yang sangat suka senyum sehingga kan aku lupa, maksudnya jarang sekali melihat wajah Rasulullah tanpa senyum. Agak-agak suami kita kat rumah banyak senyum ke banyak ketat? Ataupun isteri kita macam mana? Bangun pagi, Assalamualaikum bang, Assalamualaikum. Agak-agak kita kejutkan suami anak-anak dengan senyum ke dengan suara yang tinggi? Suami buka mata, wah ada bidadari depan dia. Senyum sengih, Masya Allah. Lepas tu bang, makan bang, Allah senyum. Sebab apa? Senyum adalah manifestasi syukur kepada Allah. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Walaupun ketika itu kita ni memang kejutkan dia dengan marah, tapi wajah senyum. Bahkan ada sahabat Nabi kata, aku cuba berusaha daya upaya untuk senyum dulu kepada Nabi, tapi aku sentiasa kalah. Mesti Nabi dulu yang akan senyum. Kita pula kadang terbalik, dia tak senyum pun aku tak nak senyum kat dia. Dan ada sahabat Nabi, tahu tak macam mana dia cuba bersembunyi di sebalik pokok ataupun di sebalik sesuatu binaan. Dia kata, kali ini aku nak bagi salam dulu pada Nabi, aku dulu nak senyum. Tetapi Nabi perasan dia daripada jauh. Bila sampai, Nabi juga yang pertama, Assalamualaikum. Kita pula kalau ada jawatan tinggi, ada kedudukan yang tinggi, tak ada kita nak mula dulu. Orang pangkat tinggi, mesti orang bawah bagi salam dulu. Tetapi bila menyontohi sifat Rasulullah, Rasulullah sangat suka menggembirakan orang lain. Bukankah yang di atas itu lebih mulia daripada yang bawah? Bukankah yang memberi salam itu akan dimuliakan oleh Allah daripada yang menjawab salam? Jadi kejut suami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sana ada janji Rasulullah daripada satu hadis Nabi. Allah merahmati seorang suami yang mengejutkan isterinya untuk bangun solat malam ataupun bangun subuh tu. Dan sekiranya isteri itu tidak bangun, maka dia ambilkan air untuk dipercikan ke wajahnya. Tapi tolong bagi tahu awal-awal sebelum tidur. Kalau tak bagi tahu, takdir mengamuk besar. Tiba-tiba, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bang, boleh ke? Dan sebenarnya kita sapu kat muka. Ini sunnah Nabi. Sapu kan jadi ada satu sentuhan. Dan ramai ibu bapa bila guna kaedah ni pada anak sangat berkesan. Kalau Umi kejut besok, kalau tak bangun, Umi sapukan air boleh? Okey Umi. Lepas tu bila ikut sunnah Nabi dan niat nak ikut sunnah, Allah akan mudahkan. Assalamualaikum, bangun salat subuh ataupun bangun qiyamul setengah jam lagi nak subuh, bangun tahajud, kita pun ambil air, kita sapukan. Hadis Nabi yang sahih, Allah merahmati. Kemudian sekiranya suami tu tak bangun juga, Masya Allah, insya Allah bila disapu agak-agak bangunlah. Tapi kalau tak bincang, terus jirus je, bukan percik je. Suami pun terkejut, ni kenapa ni Ustazah Asmat cakap malam tadi? Dah sebut nama, petik nama kita pula. Mesti bincang dulu, setuju tak nak guna kaedah tu. Tapi kalau ikut kaedah Rasulullah, rahmat Allah akan turun. Kemudian hadis itu bersambung, Allah merahmati seorang isteri.
Seorang wanita yang mengejutkan ahli keluarganya, kejutkan suami ni. Lalu sekiranya suami tak bangun, lalu dia menyapukan air pada wajah. Allahu Akbar. Maka kalau kita faham tentang ini, kita berebut-rebut untuk bangun awal. Bahkan kalau suami kita yang kejutkan kita besok, kita suruh tidur balik. Saya nak kejut awak, berebut nak kejut dulu. Sebab pagi-pagi dah dapat rahmat Allah. Sebab Allah kata Allah merahmati mereka yang bangun lalu mengejutkan ahli keluarganya. Dan asbab kita yang kejutkan suami, kebetulan ada anak pula 5 orang, lalu mereka bangun untuk solat, kita solat seorang tapi dapat pahala 6 orang solat. Sebab asbab usaha kita, ini hadis Nabi yang lain. Barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun pahala. Sebab itu bila kita ada ilmu, kita rasa seronok, kita faham, kita akan jadi pengejut utama rumah tangga sampailah akhir hayat kita. Sebab ramai mana orang perempuan tak puas hati dalam bab ni. Ustazah daripada awal kahwin sampai sekarang saya lah yang kejutkan. Kalau saya meninggal, diorang ni tak bangun subuh ni. Kadang tu sambil tu kejut anak tu, salah, bangun. Kalau mak tak ada ni, korang ni bangun pergi sekolah tak? Tapi percayalah kalau kita tak ada, suami tu elok bangun. Dia memang jadi manja, jadi lemau bila ada isteri. Tapi bila isteri tak ada, dia okey. Itu sifat semula jadi suami, seorang lelaki, hidup dia dibanjakan oleh wanita. Masa dia kecil oleh ibunya sampai besar, bila dia nikah, dia akan mula berbanja dengan isteri pula. Dan fitrah wanita suka memanjakan. Jadi begitulah hidup kita dengan harmoni, tak perlu kita nak rasa nak tukar watak. Dan memang kita suka memanjakan pun. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sebagai penutupnya, Masya Allah, saya nak cerita lagi satu kisah Rasulullah SAW. Rasulullah bukan setakat suka senyum. Dan kita tahu senyum itu satu sedekah. Itu hadis yang sahih. Berwajah yang manis itu sedekah. Senyum. Wallahu a'lam, mungkin ada orang ini yang mengantarkan dia ke syurga Allah adalah kerana senyumnya. Pernah tak kita kan jumpa orang tengah sedih, tiba orang senyum, kita pun rasa happy. Kenapa dia senyum ke aku tadi ya? Kita pun tengok atas bawah. Kenal ke? Kita kenal ke? Start tanya macam tu. Sebab kita terbiasa senyum dengan orang yang kita kenal saja. Dan orang yang senyum biasanya walaupun dia sedang berduka, automatik dia rasa bahagia. Kita tengah sedih ni, tapi kita dah biasa senyum. Jumpa orang senyum. Sampai orang tanya, kau tak ada masalah? Banyak masalah. Habis tu senyum je. Memang dilahirkan penyenyum. Ataupun ikut sunnah Nabi, senyum dalam keadaan sukar, ini lagi mahal nilainya. Bila kita senyum kepada orang dalam keadaan kita sedang berduka, kita sedang senyum kepada takdir Allah. Kita sedang senyum kepada ujian Allah sampai kita dipuji oleh penduduk langit. Ya Allah, sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu diberi ujian, diutuskan bersamanya kepadanya malaikat. Lalu Allah minta malaikat itu memperlihatkan, sekiranya dia sabar, maka dia dapat redaku. Sekiranya dia marah-marah, dia juga mendapat kemarahanku. Masya Allah. Dan Nabi sangat suka bergurau dengan suami isteri. Nabi bergurau dengan isteri Nabi. Ini juga ramai yang hilang hari ini, roh bergurau dalam rumah tangga. Dia boleh senyum seorang-seorang dekat telefon. Senyum, gembira, kikik. Dia tengok video yang kelakar-kelakar dalam tu. Tapi nak bergurau senda dengan pasangan tidak. Serius saja. Sedangkan pahala itu banyaknya bila bergurau senda dengan pasangan. Dan Rasulullah dengan isteri, Masya Allah, sangat manja. Dan isteri Nabi suka memanjakan Rasulullah. Satu ketika Sayyidatina Aisyah sedang haid, dalam keadaan uzur, kita tahu rumah Rasulullah ni duduk sekeliling Masjid Nabawi. Ketika itu Rasulullah menghulurkan kepala dalam rumah. Sebab Aisyah tak boleh mengulurkan tangannya, nanti masuk dalam bahagian masjid. Tapi Rasulullah yang hulurkan kepala dalam rumah. Tahu tak nak suruh buat apa? Lalu Aisyah meminyaki rambut dan juga menyikat rambut Rasulullah. Nak sebutnya Masya Allah, nampak benda tu kecil. Nak tanya Rasul boleh tak sikat sendiri? Boleh. Bahasa isi hari ni, awak tak boleh sikat sendiri ke? Antara pengikat kasih sayang, membuat sesuatu
yang sebenarnya kita boleh buat sendiri tapi minta pasangan buatkan. Suami bukan tak boleh pakai baju sendiri, tapi saja-saja je, bang, hari ni mai saya pakaikan baju untuk awak. Angkat tangan, jatuh. Sebelah lagi, pusing. Masya Allah. Buat sesuatu yang sebenarnya pasangan kita buat, tetapi kita buat. Mungkin ada di kalangan kita tak pernah pun minyakkan rambut pasangan, suami minyakkan rambut isteri. Aisyah kata Rasulullah pun meminyaki rambut dia, kemudian sikat. Malam ni sebelum tidur kita buat kan, sikat, banyaknya uban awak. Tak lama dah nak meninggal ni. Baru suami perasan, ya Allah, isteriku dah tua. Ya Allah, nampak tangan isteri tu. Ya Allah, tangan ni. Subhanallah. Suami pun tanya soalan, malam ni tanya soalan ni. Yang agak-agak kalau saya meninggal lah, rasa-rasa boleh masuk syurga tak saya ni? Isteri pun jawab, nak soal jawab jujur ke nak tak jujur? Saya rasa macam payah sangat lah awak ni. Isteri pula tanya, bang, saya pula macam mana? 2 kali 5 je kita ni. Ini perbualan sunnah. Nabi dengan isteri bincang tentang akhirat. Sahabat Nabi bincang suami isteri. Kita ni bincang esok nak makan apa? Esok nak jalan mana? Bincang isu dunia, perkara dunia banyak. Tetapi sekali-sekala bincang pasal mati. Saya kalau mati macam mana, bang? Suami standard jawapan dia, tanam je lah. Takkan nak simpan lagi. Bersabarlah dengan jawapan tu betul. Kita pun pesan, awak nak nikah lagi tak lepas saya meninggal? Agak-agak dia jawab apa? Orang lelaki kalau isi meninggal nikah lagi tak? Ui, takut jawab. Mungkin pertabi kot persatuan takut bini. Saya bila cakap pasal mati kan, saya cakap, bang, kalau saya meninggal dulu, kalau awak nak nikah lagi, subhanallah silakan, tapi cari isteri yang begini-begini. Saya nak ibu kepada anak saya begini-begini. Awak boleh tak? Subhanallah. Sebab apa? Cinta kita dengan suami ini bukannya kita ikat dunia dan akhirat. Dan kita mencintai suami kita pun kerana Allah. Dan cinta kita ini untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah terima cinta kita ini kerana Allah, Allahu Akbar, maka cinta kita akan kekal sampai ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada isteri dia pesan macam ni, kalau awak nikah lagi saya jadi langsui, saya cekik awak. Takkan nak jadi hantu kot. Kita nak roh yang baik boleh tembus ke langit bersama dengan roh orang-orang yang soleh. Subhanallah, Allahu Akbar.